Mhm. Sangat okey, sangat jelas. So dah boleh ah so kriteria artikel yang kita perlukan tu dah okey kan? Lepas tu dengan intro tajuk, intro, keledar apa yang penting untuk buat artikel. Okey, alhamdulillah. So ini konten. Konten ni bukan nak cakap tak penting. Dia adalah isi perut kita punya artikel tu kan. Artikel kita nak cakap pasal apa. Tapi dia tidaklah sesusah untuk kita tarik pembaca untuk baca konten kita. Sebabnya kita dah tahu dah pembaca tu datang nak baca konten kita adalah disebabkan kita punya isi tu. Kan? Maksudnya ada 4 info pasal Abid Liu ke ataupun 5 rahsia anak aktiviti memasak tu. Maksudnya orang dah tahu tapi yang kita nak tekankan sebenarnya adalah dekat tajuk dengan intro. Itu dua tu yang sangat penting. Konten tu penting tapi sebab memang itulah konten dia. Maksudnya kalau kita nak masak ayam, itulah dia ayam. Tapi apa yang nak jadikan ayam tu sedap? Adakah ayam masak kari? Adakah ayam goreng? Adakah sedap pula ayam goreng? Lapar dah tengah hari Okay. Ataupun ayam masak kicap ke. Orang Johor kan suka ayam masak kicap. Jadi itu adalah kalau apa yang kita masak tu itulah dia punya tajuk dia dengan dia punya intro dia. Dia punya main dia ayam tu je. Samalah juga macam konten je. Tapi yang penting tu yang kita perlu tekankan tu dia punya tajuk dengan intro. Tu dua tu. Konten tu kita susun elok-elok. Cara nak susun dia dengan isi huraian contoh. Itu je. So dia tidaklah bab konten ni dia tidaklah sesusah untuk kita tarik pembaca tu. Cuma kita gunakanlah bahasa yang memang orang suka. Maksudnya janganlah terlalu keras. Gunalah bahasa santai ke. Kalau bahasa formal pun okey, tak ada masalah. Itu adalah style, itu adalah gaya. Cuma punya teknik dia tu ini. Isi huraian contoh. Okey. Tadi kita dah pergi kepada isi yang pertama ni suami romantik. Kita ubah dia punya tajuk isi tu daripada suami dan bapa penyayang kepada suami romantik. Kita ubah. Lepas tu kita susun dan juga carikan contoh. Contoh tu kita ambil bukti ataupun proof daripada Abid Liu punya Facebook yang follower berapa juta tu. Itu kita jadikan sebagai bukti. So kena ada. Berbanding dengan konten yang pertama tadi ni, konten yang pertama tadi ni tak ada bukti. Tak ada bukti yang menunjukkan dia tu adalah suami romantik. Macam tu. Okey, kita teruskan. Okey, konten yang kedua, isi yang kedua. Okey, isi yang kedua, Cik M ambil konten yang tajuk dia Abid Liu bersama isteri dan anak. So, tadi kita dah buat pasal suami romantik. Itu kita dah fokus kepada isteri dia kan. So, yang ini kita ambil kepada anak dia. Okey, kat sini sama juga macam tadi. Tajuk untuk isi kita buat ayat yang sedap sikit. Okey, daripada Abid Liu bersama isteri dan anak, kita tukar kepada ada anak dara cantik. Mana lagi best tajuk daripada yang ini kepada yang ini. Ada anak dara cantik. Maknanya kita fokus kepada anak dara dia tu. Kan pernah viral sekejap Abid Liu selfie dengan anak dia tu kan. Okey, so kat sini sesiapa yang sentiasa mengikuti beliau di media sosial pasti tahu bagaimana beliau memberikan kasih sayangnya kepada keluarga. Mengenai siapa Abid Liu menyebabkan semakin ramai pasangan di luar sana mula berjinak-jinak mengamalkan kehidupan berkeluarga dengan sunnah Rasulullah seperti mana yang disampaikan oleh Ustaz Abid Liu. Yang ini pun macam overclaim sikit lah ayat dia, maksudnya mengenali siapa Abid Liu. Betul ke bila kita kenal siapa Abid Liu, kita mengamalkan kehidupan berumah tangga mengikut sunnah Rasulullah? Adakah kita memang sebab kita kenal Abid Liu? So macam
Cik Ai rasa kita selalu kita mengamalkan sunnah Rasulullah bila kita, yalah kita dengar daripada apa yang ustaz ajar ataupun apa, tapi adakah dengan kita kenal Abid Liu tu, jadi ayat dia kat sini macam agak bagi Cik Ai kalau agak bahayalah macam tu Okey, kat sini Cik Ai buat ada anak dara cantik. Okey, kat Cik Ai ubahlah dia punya huraian dia Satu lagi, korang dah tahu ke Abid Liu ni ada anak dara cantik, kulit cerah kemerah-merahan, selayaknya individu yang mempunyai darah campuran bangsa Cina. Manis senyuman dia. Ini sebab kita tengok dekat dalam gambar yang dia pernah tu Facebook Abid Liu selalunya dipenuhi dengan aktiviti beliau melakukan aktiviti kemasyarakatan dan keusahawanan beliau. Tapi Abid Liu pernah muat naik gambar anak daranya tau. Akibat sekeping gambar Ustaz Abid Liu bersama anaknya itu, media sosial dihujani dengan gurauan netizen yang memanggilnya sebagai ayah. So kat sini, contoh ni, Cik Em ambil yang contoh yang Facebook Abid Liu tu. Lepas tu Cik Em masukkan info sikit. Maksudnya kita Google, kita cari info pasal anak dara yang dimaksudkan tu. Anak dara Ustaz Abid Liu diberi nama Iris Safiah Liu dan tahun ini berusia 13 tahun. So kita just masukkanlah sedikit info tu untuk menyokong kita punya konten kita supaya konten kita tu lebih ada banyak info. Berbanding kita just cakap pernah viral sebab gambar dia ambil gambar dengan anak dia tapi tak ada info tambahan. Tak ada info tambahan. Maksudnya anak dia tu kan ada nama. Kita carilah siapa nama anak dia tu. Lepas tu masukkan gambar yang dia selfie dengan bapak dia tu. Jadi maksudnya macam tu. Kita tambah baik artikel dengan kita cari info. So jangan malas mencari info untuk masukkan dalam artikel kita. Jenis macam tu. Okay? Konten yang ketiga, dia tulis tajuk kat sini kejayaan Abid Liu. Cik M ubah kepada tajuk yang lebih kreatif, lelaki dilimpahi kejayaan. So macam wow, dilimpahi kejayaan. So macam nampaklah ada permainan bahasa sikit kat situ kan. So taklah jadi artikel yang terlalu boring. Kejayaan Ustaz Abid Liu. Kita buatlah sikit lelaki dilimpahi kejayaan. Macam itulah. So kat sini Cik Yang just ambilkan je, masukkan je huraian tu. Abid Liu boleh dikatakan sebagai ikon kejayaan dalam bidang yang beliau ceburi. Dia kan penceramah bebas kan. Lepas tu penceramah bebas, lepas tu dia ada banyak. Dia ada kedai kopi, ada kedai runcit, lepas tu ada program TV. Ini contoh-contoh kejayaan dia lah. Just masukkan kat sini. Macam tu. Okay, so buat konten taklah sesusah nak buat tajuk dengan intro. Dia cuma lebih kreatif macam tu je. Okay, lepas tu kat sini yang ini tadi, yang konten keempat ni, dia cerita panjang-panjang macam ni. Okay, dia cerita panjang-panjang macam ni. Kita boleh ringkaskan sahaja. Maksudnya buat dalam bentuk yang tadi yang info pasal Abid Liu tu. Buat macam ni, nama sebenar Abid, tarikh lahir ni, bangsa Cina. Asal Muazzam Shah, adik-beradik macam ni. Pendidikan macam ni. Jadi tak payah nak buat dalam bentuk naratif. Benda yang informatif tak perlu buat dalam bentuk naratif sebabnya dia menjadikan artikel kita bosan. Kan macam yang tadi tu kan, yang atas tu kan dia cakap Abid Liu nama dia apa, lahir kat mana. Dia buat dalam bentuk naratif. Jadi benda tu orang baca pun bosan. So tak payah. Buat je macam ni. Dekat atas ni je, Abid Liu memulakan kerjaya sebagai trainer atau motivator di bawah penceramah terkemuka Datuk Dr. Haji Fazila Kamsah. Dalam artikel ni, info ni je yang Cik Yang baru tahu sebenarnya. Dia dulu pernah kerja dengan Fazila Kamsah rupa-rupanya. Itulah. Okay, so selesai. Bab konten artikel Abid Liu. Kita pergi dekat konten yang masak tu. Okay. Ini konten dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 perenggan. So, konten ni, ini artikel pasal tips kan. Tapi,
dia tidak bahagikan dalam bentuk numbering ataupun tidak ada tajuk kecil. Jadi kemungkinan besar penulis tu pun sendiri tak perasan ada berapa tips yang dia bagi dalam konten dia. So dia tak tahu, dia cuma tahu kebaikan aktiviti memasak. Tapi dia tak tahu ada berapa sebenarnya kebaikan dekat dalam tu. Dia just buat macam tu. Mungkin dia pun tak perasan. Okay? Okay, so. Okay, bila Cik Ann dah baca, Cik Ann perbaiki artikel dia tu. So ini adalah tajuk dengan intro yang dah diubah tadi. Okay? Aktiviti memasak tajamkan sikit anak, ini 5 rahsia. Okay, isi pertama. Ni, isi pertama. Ibu bapa boleh berbincang. Ini yang asal. Ibu bapa boleh berbincang dengan anak tentang menu makanan untuk hari tersebut. Setelah dipersetujui menu yang bagaimana, bolehlah menulis atau menyalin resepi dari buku masakan atau dari internet. Okay? Galakkan anak untuk mempunyai buku resepi sendiri. So macam ni. So bila dah dibaca, saya yang ubah isi dia adalah belajar dokumentasi. Sebabnya dia nak sediakan satu buku kosong, tulis resepi dekat dalam tu. So belajar dokumentasi. So huraian dia kita buatlah. Memasak boleh membentuk skill dokumentasi, dapatkan sebuah buku kosong untuk anak. Ibu bapa sarankan anak untuk menyalin resepi di dalam buku itu. Buat macam ni. So proses ini membolehkan, ini contoh. Contoh dia, proses ini membolehkan anak belajar berbincang, berfikir, belajar membaca perkataan baru dan juga melatih tangan untuk menulis. Di kesempatan itu juga, ibu bapa boleh bercerita tentang ciri-ciri makanan sihat dan tidak sihat. So kita bagi contoh lah. Maksudnya skill belajar dokumentasi tu, dia boleh tulis dan juga ada kemahiran lain yang dia boleh dapat. Maksudnya berbincang, berfikir. So mak bapak akan lebih faham. Lebih faham skill apa yang anak dia akan dapat dengan aktiviti memasak. Macam tu. Okey, itu isi yang pertama. Okey, isi yang kedua. Isi yang kedua macam ni. Setelah siap menyalin resepi, nampak dia susun tadi kan dia tak ada satu pembahagian kan. So kita buat macam ni. So ini adalah isi dia, kenal peralatan dapur dan fungsinya. So contoh dia macam pisau boleh potong daging. Tapi pisau juga boleh melukakan jari jika tidak digunakan dengan berhati-hati. So kita kena bagi tahu. Dekat sini dia tak cakap, dia cuma cakap proses ini memberikan pengetahuan kepada anak supaya berhati-hati menggunakan peralatan dapur. Tu ayat dia. Tapi sebab dia tak tahu, maksudnya penulis masa ni dia tak tahu yang isi huraian dan kena bagikan contoh. Jadi dia tak bagikan contoh. Jadi bila dia tak tahu benda tu, artikel dia jadi terlalu luas dan dia tak kecilkan skop tu. Maksudnya berhati-hati menggunakan peralatan dapur tu macam mana? Kita kena terangkan kat sini. Maksudnya kalau berhati-hati tu, pisau tu dia boleh potong daging. Tapi dalam masa yang sama dia boleh melukakan jari jika tidak berhati-hati. Kita kena bagi tahu lah. Kita jangan anggap pembaca tahu. Bila kita tulis, kita jangan anggap pembaca tahu. Berhati-hati menggunakan peralatan dapur. Kenapa nak kena berhati-hati? Okey, rupa-rupanya kena, sebabnya kena pisau tu boleh, contohnya pisau. Pisau boleh melukakan. Okey. Okey, jelas tak kat sini? Jelas? Cik yang untuk subtopik je Cik yang untuk subtopik sebenarnya kita buat numbering ke atau kita boleh boldkan saja? Okey, dua-dua okey. Dua-dua okey, tak ada masalah. Boleh boldkan saja dan juga boleh buat numbering. Dua-dua okey, tak kisah. Asalkan ada pecahan tu. Asalkan ada pecahan tu. Bila ada pecahan, so orang boleh tahulah itu next step dia macam tu. So tak kisah. Cuma sebab macam ni, dia dah ada, tadi kan ada apa? 5 rahsia tu kan. So jadi 1, 2, 3. Ikut nombor tu lah, ikut 5 tu. Okey, yang ketiga. Isi yang ketiga sama juga macam ni.
Dia punya isi dia macam ni. So Cik Yam dah kecilkan skop dia kepada tingkatkan keyakinan diri. Maksudnya isi yang ketiga ataupun rahsia yang ketiga, anak-anak boleh tingkatkan keyakinan diri dengan aktiviti memasak. Okay, kita bagikan isi dia kat sini, huraian dan juga contoh. Contoh dia, minta anak sediakan bahan masakan, biarkan anak menyukat dan membuat anggaran secara logik untuk masak hidangan. Dan mereka telah salin resepinya dalam buku nota tadi. Contohnya, jika masak, jemput-jemput kentang. Minta anak sukat berat tepung gandum dan mengira jumlah biji kentang. So nampaklah kat situ, maksudnya dia boleh ada benda yang dia boleh buat, aktiviti yang dia boleh buat untuk meningkatkan keyakinan diri dia. Dia sendiri timbang, dia sendiri kira berapa biji. So dia lebih yakin. Macam tu. So kita terangkan macam tu lah. Okay, yang keempat. Meningkatkan kreativiti. Yang biasa orang tertinggal ni bagi contoh lah. Sebab dia tak bagi contoh dengan betul dalam dia punya artikel. Contohnya kat sini ibu bapa disarankan menunjukkan cara memotong bahan hiasan seperti cili dan daun sup. Macam tu. So dia lebih kreatif. Nak potong cili macam mana, nak potong bawang macam mana, lebih kreatif. So maksudnya dalam artikel, kita kena bagi contoh yang tepat supaya ibu bapa boleh bayangkan dalam kepala dia. Tahu contohnya kalau kita cakap lebih kreatif, anak-anak akan lebih kreatif bila dia masak sendiri. So benda tu tak boleh nak bayangkan dalam kepala. Tapi kalau kita tulis contoh, orang boleh bayangkan, oh kreatif tu bila dia potong bawang, potong cili. Bila ada kata kerja, kata kerja dekat dalam kita punya artikel, otak kita akan membayangkan. Kan contoh kalau kita cakap berjalan, kepala kita bayangkan macam mana? Orang berjalan. Tapi kalau kita tulis lebih kata adjektif tu, contohnya berjalan terhencut-hencut. Kita bayangkan macam mana? Dia berjalan terhencut-hencut. Jadi bila dalam penulisan, kita tulis sesuatu yang orang boleh gambarkan dalam kepala dia. Artikel yang macam tu lebih bagus. Berbanding kita tulis secara rambang. Contoh yang macam tadi tu lah yang macam yang Lin tulis, dia kata ibu bapa kena ajar anak-anak berhati-hati menggunakan peralatan dapur. Kita tak boleh nak bayang kau dalam kepala berhati-hati guna peralatan dapur. Peralatan dapur berlambat-lambat. Periuk. Apa lagi peralatan dapur? Sudu. Pinggan. Apa lagi? Tiba-tiba blank kan. Dulang banyak. Sudip. Termasuklah pisau. Jadi kita kena pilih salah satu untuk jadikan contoh dalam artikel kita. Kita cakaplah pasal pisau. Pisau tu boleh memotong daging tapi dalam masa sama boleh melukakan jari. So kita kena tulis sesuatu yang boleh orang bayangkan dalam kepala dia. Jadi macam tu. Okey. Isi yang kelima. Okey. Melatih sifat syukur. Okey, kat sini tengok Sebelum makan, minta anak untuk membaca doa. Ambil kesempatan ini untuk bercerita tentang mengapa kita perlu bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan ini. Ceritakan juga wujudnya kanak-kanak lain yang kekurangan makanan. Ini boleh meningkatkan daya empati di dalam diri anak-anak. Pastikan anak tidak terlalu lapar ketika aktiviti berlangsung. Okey, yang kat sini dia cakap pasal baca doa, tapi kat bawah ni anak-anak tidak lapar semasa aktiviti berlangsung. Dia macam tak ada tak match. Tak match. Patutnya yang ayat yang last ni tak ada pun tak apa. Okey, kat sini sebelum makan minta anak untuk baca doa makan. Hal ini memupuk rasa syukur dan sentiasa ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menurunkan rezeki buat seluruh alam. Lagi bagus jika doa dibaca sekali dengan maknanya. Wah, pandai je Cik yang tambah kan, baca doa siap makna kan. Okay, yelah nak melatih sifat syukur kan. Macam tu lah. So ambil kesempatan ini untuk bercerita tentang sebab kita perlu bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan. Ceritakan juga tentang wujudnya kanak-kanak lain yang kekurangan makanan. Contohnya, kita bagi contoh. Mengenai anak-anak di bumi Palestin yang tersalah sebut Pakistan tadi tu.
Okay, Palestin yang terpaksa berlapar kerana negara mereka masih berperang dari dulu dan hingga sekarang. So maksudnya macam itulah. Kita tambah bagi contoh, bagi nampak. Anak-anak lapar tu dekat mana? Oh, dekat Palestin rupanya. So tapi kita tunjuklah contoh tu. Itulah maksud Cik Yang. Okay, boleh nampak tak? Boleh jelas tak sekarang ni? Okay, maksudnya dalam isi kerana ada isi, huraian dan contoh. Contoh tu penting supaya kita memberi gambaran yang lebih jelas. So jangan anggap ini macam budak sekolah punya artikel, esei dulu kena ada isi, huraian, contoh. Betul tak Aulia? Budak-budak sekolah luar macam tu kan, isi, huraian, contoh. Tapi sebenarnya sampai sekarang untuk hasilkan artikel yang betul, benda tu masih lagi boleh dipraktikkan. Sebabnya bila ada contoh tu, kita lebih fokus dengan apa yang kita nak cakap. So jangan terlupa pasal contoh tu. Okay. Okay, kita dah masuk kepada topik yang terakhir, iaitu penutup yang selalu lupa nak dibuat. Okay. Penutup ni sebenarnya apa? Okay, penutup ni sebenarnya adalah rumusan keseluruhan artikel tu. Rumusan keseluruhan artikel. Macam mana kita nak rumuskan ni Cik Yam? Okay, ada yang pernah tanya, macam mana saya nak rumuskan ni Cik Yam? Nak rumuskan adalah kita sokong tajuk yang kita buat. Sokong balik tajuk yang kita buat tu. Ingat tadi tajuk yang kita buat tu, kita sokong balik. Maksudnya kita mengiyakan tajuk kita tu. Jadi maksudnya ada connection, ada kesinambungan antara tajuk, intro dengan penutup. Benda tu kena ada kesinambungan dia. Dia bukan macam apa? Dia macam bukan tajuk lain sikit, intro lain sikit, penutup lain sikit. Tak ada, dia kena ada saling menyokong antara satu dengan yang lain. Jadi dia lebih macam tu. Kalau korang perasan lah kan, Cik M punya status FB Cik Yam, walaupun pendek tapi Cik M punya yang atas dengan yang bawah, dia punya intro dengan yang bawah tu mesti sama. Cik M selalu buat macam tu. Supaya contohlah Cik M cakap pasal nak pindah kat kampung kan. Contohlah Cik M cakap pindah kat kampung, saya pindah kat kampung sebab gini. Nanti kalau kat atas tu Cik M cakap pasal sebab, bawah tu Cik M cakap itulah sebabnya Cik M pindah. Cik M just tulis dia macam tu. Jadi orang lebih fokus. Oh Cik M dah pindah, dia pindah sebab ni. Macam tu. Walaupun status FB tu orang cakap alah setakat status je. Kan, tapi Cik M gunakan teknik ni. Intro atas dengan yang bawah tu mesti sama. Kan kadang-kadang kalau perasan kan, status FB Cik M akan buat Cik Yang. Bawah tu Cik M ada buat ayat kan. Yang itulah dia penutup dia tu, kebiasaannya macam tu. Kebiasaannya lah. Jadi orang macam biasanya orang lagi faham. Sebab tu kadang-kadang orang baca status Cik Yang macam tu lah. Gitu je lah. Walaupun setakat Facebook post kan. Tapi Cik M gunakan teknik tu. Okay. Okay, cuba tengok yang merah ni. Okay, topik ni. Dalam penutup, rumuskan tajuk yang kita buat tadi tu, rumuskan intro yang mengiyakan tajuk kita buat tadi. Kita boleh mulakan penutup dengan kesimpulannya ataupun sebagai penutup, akhir kata, justru. Tapi dekat dalam Facebook post Cik An tak buat lah ni. Cik An tulis so. Macam tu. Kan Cik An hari tu masuk ward, anak masuk ward tu. Cik An tak tahulah hospital ni macam mana. Selang 2 katil anak Cik Yam, rupanya budak tu COVID. So Cik Yam macam mana budak ada COVID boleh masuk dalam ward yang sama dengan anak kita kan. Ni katil anak Cik Yam. So selang
Selang ni lah, selang 2 katil. Maksudnya katil ketiga. Budak tu COVID. Lepas tu Cik N dah start batuk. Daripada anak masuk ward tu, Cik N start batuk. Anak dah okey dah. Mak ada pula batuk sampai sekarang. Tak baik-baik. Cik N dah test lah semua negatif. Maksudnya, kan Cik N dulu pernah kena COVID kan. Bulan 8 tahun lepas. So mungkin bila kena virus-virus macam tu, Cik N cepat terkesan lah. Tapi bukanlah COVID. Sebab Cik N dah test dah. Bukan COVID. Cuma batuk. Sesama tak ada pun batuk. Daripada anak masuk ward tu lah. Dah seminggu dah. Okay. Hari panas pun ya juga kot. Tapi masalahnya ni lama sangat dah, seminggu tak baik-baik ni. Ya. Kena minum air suam banyak. Itulah. Okay. Okay, ini adalah penutup yang asal. Diharapkan agar artikel siapa Abid Liu ini dapat memberikan sedikit sebanyak informasi kepada pembaca. Pembaca juga boleh layari media sosial yang lain seperti YouTube, Facebook untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Ustaz Abid Liu. Okay, bagi Cik Yam, ini penutup ni, dia macam kita sepatutnya kita promote page kita, betul tak? Kita sepatutnya kita promote page kita sendiri. Kalau nak tahu lagi pasal Abid Liu, bagi link pasal Abid Liu dekat dalam page kita. Ini dia pergi promote page orang lain. Suruh baca dekat lain, baca kat YouTube, baca kat Facebook. Jadi rasa macam mana ni? Macam tu kan. Okay. Ini Cik yang ubah sikit lah. Sebagai penutup, Ustaz Abid Liu sememangnya seorang individu yang berpengaruh dan mempunyai ramai pengikut. Okay, tinjauan kepada laman Facebook page beliau, pengikut beliau adalah seramai 5,700,000. Manakala di Instagram pula seramai 5.5 juta pengikut. Dengan angka sebesar begini, semestinya perkembangan beliau menjadi antara perkara yang ingin diketahui. Semoga info yang kami hidangkan ini memberi manfaat kepada korang semua dan koranglah pengikut yang sejati. So maksudnya tadi kita ada target. Target kita adalah follower dia kan. So kita pujilah sikit kat situ. Koranglah pengikut dia yang sejati. Macam tu. So diorang happy lah bila baca artikel kita puji dia. Okay. Maksudnya semoga info yang hidangkan ini memberi manfaat kepada korang semua dan koranglah pengikutnya yang sejati. Macam tu. Okay. So jangan lupa kat sini tadi tajuk dia 4 info pasal Abid Liu. So kita boleh gunakan kesimpulannya sebagai penutup akhir kata justru atau apa-apa lagi lah sebagai penutup bicara. Boleh juga sebagai penutup bicara. Saya ni macam tu. Boleh juga. Boleh je macam tu. Okay. Untuk penutup artikel yang satu lagi. Okay. Ini tajuk dia. Aktiviti memasak. Tajamkan sikit anak. Ini 5 rahsia yang ibu bapa patut tahu. Okay, dalam penutup ni yang tadilah kita macam mengiyakan tajuk kita tu dan juga kita rumuskan kita punya tajuk tadi tu. Kita gunakan penutup-penutup ni dengan kesimpulannya apa semua. So yang ini penutup dia sangat ringkas. Memasak memang antara aktiviti terbaik untuk mendidik kanak-kanak dari pelbagai sudut. Mampu tingkatkan kemahiran matematik, sains, seni dan kerohanian. Tapi Cik Yam ubah sikit kat sini. Kesimpulannya, ibu bapa tidak harus pandang ringan pada aktiviti memasak bersama anak. Ini kerana aktiviti tersebut diakui sebagai antara aktiviti terbaik untuk mendidik kanak-kanak dari pelbagai sudut. Aktiviti ini mampu meningkatkan kemahiran dari segi ilmu kira-kira iaitu matematik, sains, seni dan kerohanian. Ingatlah bahawa kejayaan seorang anak bermula dengan didikan sejak usia mereka masih kecil. Ayolah buat aktiviti memasak bersama mereka dan jangan anggap keberadaan mereka di dapur hanya mengganggu. Sebaliknya kita mendidik mereka dengan pelbagai kemahiran. So Cik Em masukkan tadi yang intro tu pasal masalah yang kita kata anak-anak dekat dapur menyebuk je kerja dia kan. So masukkan sikit kat situ. Jadi kita sokonglah balik. Sokong balik intro kita tu. Macam tu. Macam tadi yang tajuk Abid Liu tu kita menyokong dia punya target kan. Kita support lah target dia tu follower dia. Kat situlah.
So maksudnya penutup bukanlah sekadar penutup. Penutup ni kita jangan ambil remeh. Jangan kadang-kadang sampai tak ada penutup. Macam ni okeylah juga ada satu perenggan, ada apa? Satu perenggan ada 2 ayat penutup kan. Kita okeylah. Tapi kita cantikkan lagi sikit. Cantikkan dengan bila ada kesimpulannya, bila ada sebagai penutup, itu satu petunjuk bahawa itu adalah perenggan yang terakhir. So lebih senang orang nak cam. Ni penutup ke bukan? Macam tu. Okay. Dah habis dah. Kan tiba-tiba je habis. Okay, sebenarnya belum habis lagi. Okay. Nak buat surprise tiba lambat pula. Okay, cikgu nak bagi bonus. Okay. Bonus. 6 cara buat intro. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Korang dah terror dah kan tadi kan? Buat intro kan? Cikgu dah tunjuk kan? Okay. Sebenarnya, okay, Nurhazirana. Okay, sebenarnya macam ni. Intro ni, ramai yang bagi tahu dengan Cik Yam, diorang kata masalah saya nak buat intro. Cik Yam, saya tak pandai nak buat intro macam mana. Tajuk bolehlah kot saya tiru-tiru sikit cara macam mana page-page viral tu buat. Tapi intro ni saya memang blur sangat nak buat intro. So sebenarnya intro ni dia ada banyak cara. Okay. Dia ada banyak cara. Cik Em share kat sini 6 cara lah. 6 cara yang Cik Em rasa macam best kalau nak buat intro. So jadi artikel kita boleh nampak macam berbeza sikit lah daripada penulis-penulis lain. Sebab ini adalah cara kalau Cik Em buat intro masa Cik Em kerja dulu. Lepas tu kadang-kadang Cik Em buat intro untuk Cik Em punya klien. So diorang akan cakap lah, intro awak memang nampak macam lain lah Cik Em. Cik Em macam nak puji diri sendiri kan. Saya sebenarnya bukan nak puji diri sendiri tapi itulah apa yang klien bagi tahu. Walaupun dia nampak macam simple, dia nampak macam simple je tapi dia ada perbezaan dia berbanding intro-intro yang banyak-banyak dekat luar tu. Okey. Sikit je, ada 6 je. Okey, kat sini kita boleh buat intro tu dengan menggunakan pertanyaan. Okey, yang pertama kita buat intro menggunakan pertanyaan tapi pastikan soalan yang kita buat tu boleh jadikan pembaca terfikir sesuatu. Jangan guna soalan tertutup yang orang jawab ya atau tak. Jangan macam tu. Dia bagi macam bila tanya, oh macam nampaklah macam dia boleh terfikir sesuatu. Okey, contohnya macam Abid Liu digelar ustaz. Namun apa yang membezakan Ustaz Abid Liu dengan ustaz lain yang ada di tanah air kita? Contohnya kalau kita nak buat pertanyaan. So pertanyaan tu kita tanyalah. So bila pembaca dia baca intro tu, dia akan rasa macam apa yang membezakan ustaz lain ni? Dia macam ada something yang membuatkan dia terfikir berbanding dengan kita hanya bagi ayat penyata semata-mata. Okay, macam Cik Yang tadi pun Cik Yang gunakan intro yang macam ni yang Cik Yang cakap apa? Korang ni, betul ke korang ni pengikut Ustaz Abid Liu? Macam tu. Korang tahu tak? Maksudnya macam tu. So, kita gunakan pertanyaan. Cuma kalau boleh janganlah gunakan yang dia boleh jawab ya atau tidak. Sebab bila maksudnya soalan tu tidak mencapai apa sebenarnya yang kita nak cakapkan dalam artikel tu. Okay? Okay, yang kedua, kiasan. Okay? Kiasan, bahasa kiasan ni contohnya macam simpulan bahasa. Ringan mulut, tangkai jering, rambang mata. Ringan mulut tu maksud dia peramah. Tangkai jering tu maksud dia kedekut. Rambang mata tu maksud dia tak tahu nak pilih yang mana. Ataupun perumpamaan, umpama kaca dengan pemata. Ini sesuai lah kalau untuk artikel-artikel yang pasal perempuan-perempuan penyondol misalnya kan. Suami tak pandai nak memilih yang mana kaca dan mana pemata. Contohnya lah kita boleh gunakan. Bagai pungguk rindukan bulan. Poligami pun boleh. Hoi, poligami maksudnya boleh pilih lah isteri mana yang kaca, isteri mana yang pemata. Gitu. Okay, bagai pungguk rindukan bulan. Ini macam
artikel-artikel yang pasal kekecewaan ke, artikel-artikel pasal suami ceraikan dia ke, macam tu ataupun pepatah atau bilangan cubit peha kanan, peha kiri sakit juga, ditelan mati mak, diluah mati bapak, macam tu. Ataupun bidalan, malu berkayuh, perahu hanyut, malu bertanya sesat jalan, macam tu. Okey, contoh intro kiasan ni yang Cik Yang buat ni ramai lelaki yang bersikap tangkai jering kepada isteri. Namun hal ini tidak berlaku kepada Ustaz Abid Liu. Nak tahu sebab-sebabnya, jom baca 5 bukti Abid Liu sangat pemurah kepada isterinya. Macam tu. Kita mulakan dengan gunakan kiasan tangkai jering tu. Ramai lelaki bersikap tangkai jering. Macam itulah maksudnya. So kita boleh gunakan juga sebagai kiasan tu sebagai satu intro. Jadikan dia sebagai intro. Okay, filem. Kenapa kat sini dia tak tukar? Sukalah buat terperanjat komputer ni. Tahulah sekarang ni kita kat kampung, suasana lain. Okey, 3, filem. Mengaitkan konten artikel anda dengan scene dalam filem yang terkenal. Okey, ini buatlah satu filem yang terkenal, filem-filem yang orang tahu. Jangan buat filem yang orang tak tengok, nanti tak jadi. Filem-filem yang gagal contohnya. Filem-filem yang orang tak tahu. Kita kena cari filem-filem yang famous, yang memang orang tahu, orang kenal pelakon dia apa semua. Contohnya kat sini Cik Yang ambil filem Labu-Labi. Ustaz Abid Liu sering tampil dengan kopiah putih persis watak Haji Bakil dalam filem Labu-Labi. Namun Ustaz Abid Liu tidaklah kedekut seperti watak itu. Sifat pemurahnya dapat dilihat dengan aktiviti kemasyarakatan yang selalu membantu golongan yang memerlukan. So lepas tu perenggan yang kedua tu korang bolehlah masukkan teknik tulis intro yang macam Cik Yang tunjuk tadi tu, yang subjek, target dengan masalah tu. Masukkan yang kat kedua. Yang pertama tu je untuk tarik orang dengan intro yang macam ni. Gunakan filem, gunakan peribahasa, gunakan pertanyaan. Okay, yang keempat, kita gunakan cara macam dialog ataupun yang ada menjerit ke apalah macam tu. Okay. Tujuan dia nak menarik perhatian pembaca. Contohlah yang Cik Yang buat ni, Ustaz. Itulah antara jeritan yang selalu didengar tak kala terlihat kelibat Ustaz Abid Liu di tempat awam. Alangkah sebabnya melihat ada antara mereka yang ingin diislamkan oleh lelaki yang tinggi pengaruhnya ni. Kalau kita punya intro kita pasal Abid Liu dengan orang yang dia selalu islamkan tu kan. So buat macam tu. Boleh juga ustaz. Macam tu lah. Maksudnya menjerit. So ini pun salah satu cara nak buat intro. Okay, menuding. Menuding ni dia bagus juga kalau kita buat intro yang macam ni. Sebabnya kita masukkan watak pembaca kita dalam artikel tu. Pembaca kita tu kita masukkan dalam artikel kita. Contohnya, jika anda mempunyai kawan yang meminati Ustaz Abid Liu, tanyakan pada dia adakah dia sudah tahu 4 info yang akan kami bongkarkan ini. Contohnya macam tu. So kita cakap kat dia, awak ada tak kawan yang suka dengan Ustaz Abid Liu ni? So kita masukkan watak pembaca kita tu dalam artikel kita. Macam tu. Okay? So yang last. Okay, onomatopia. Ini nak menyebut pun tergeliat lidah. Okay, ini contohnya macam kita meniru bunyi-bunyi yang bunyi dinding kena cakar ke srek macam tu kan. Telefon berdering kring ataupun jantung berdegup duk dak macam tu kan. Okay, yang ini bukan menuding yang atas ni tersalah. Ini onomatopia tu. Okay, ini contoh dia. Anda sudah tahu rahsia Abid Liu yang belum pernah didedahkan selama ni. Dia macam berbisik kan. Macam tu. Macam kita nak cakap pasal rahsia. Macam tu. So, kita gunakan bunyi-bunyi yang macam tu. Okay.
Okey tu. Ini 6. Okey, so ada soalan? Ada soalan? Lin ada soalan Lin? Macam mana Lin? Sebab artikel ni Lin yang tulis. Tak ada. Okey, setakat ni faham. Faham Aha. Okey, yang lain ada? Kalau nak tulis dekat chat tu pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, so dengan habisnya bonus 6 cara tulis intro, maka berakhirlah sesi penulisan artikel kita. So Cik Yan nak ucapkan terima kasih banyak-banyak, tapi kalau ada soalan jangan segan-segan bertanya. Ya, Cik Aiman ada nak tanya ke Cik Aiman? Oh, Cik Yam. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya just nak tanya, kalau macam kita nak buat penulisan, ialah kebanyakan penulisan artikel kita akan buat dalam laman web kan? Ya betul. Cuma ada suggestion lah untuk konten di Facebook ni, berapa banyak patah perkataan selalunya? Ke dia suatu soalan yang subjektif juga sebenarnya, bergantung kepada audience? Okey, dia sebenarnya macam ni. Kalau untuk Facebook, kita boleh tulis panjang. Facebook dia tidak terlalu pendek macam macam Instagram, Twitter. Dia pendek-pendek kan. Twitter pun sama. Kalau Twitter kita boleh buat thread tu kan. Okey, kalau macam Facebook pun kadang-kadang Cik Em tulis panjang. Kadang-kadang ada juga yang pendek. Cumanya macam ni, kalau Facebook, untuk Facebook post, kita boleh buat juga panjang yang macam artikel ni, dia tak kira dalam 400 patah perkataan ke, panjang-panjang macam tu ke, dia tak kisah. Cumanya kita kena bahagikan dengan cara yang ada segmen-segmen tu lah. Point 1, point 2, Cik M ada juga tulis yang panjang-panjang macam tu. Boleh, dia tak ada masalah. Asalkan sampai apa yang kita nak sampaikan tu. Kira dia maksudnya as long as konsep dengan strategi yang Cik Yang bentang tu kena, then berapa patah perkataan tu dia hanyalah subjektif. Betul? Dia tak kisah. Asalkan kalau dekat dalam Facebook post pun bagus kalau kita buat ada tajuk, ada intro dengan ada penutup. Konten tu buat je 1 2 3. Macam tu. 1 2 3 kalau kita nak tulis kan. Ataupun 5 pun masih boleh lagi, tak panjang sangat. Okey je. Boleh macam tu. Baik, terima kasih. Okey, Cik Aiman. Okey, so ni ada soalan daripada Encik Bob. Kalau menulis untuk media sosial, adakah bahasa rojak perlu atau guna bahasa Melayu sepenuhnya? Perlukah konten dalam Facebook atau platform disediakan dengan sumber asal info tersebut? Ada page FB suka. Okey, betul. Memang betul ada page yang suka ni, tapi kalau untuk dalam bahasa, untuk Facebook sebenarnya kan ada cikgu-cikgu yang kata sebab Cik M pun banyak belajar juga dengan guru-guru dekat yang untuk media sosial ni kan, Facebook lah apa benda semua kan. Diorang kata kalau nak meningkatkan kredibiliti kita tulislah dalam bahasa Melayu dengan ejaan yang penuh. Maksudnya kalau boleh elaklah bahasa rojak. Ada yang cakap macam tu. Tapi Cik Yam sendiri gunakan bahasa rojak. Cik Yam tak terlalu menulis untuk dalam bahasa Melayu sepenuhnya, bahasa Melayu standard. Cik Yam tak tulis macam tu. Sebabnya Cik Yam rasa media sosial sebenarnya macam Facebook tu, dia adalah satu platform yang santai yang untuk bersosial.
bukan untuk menjadi satu benda yang perlu dalam bahasa standard. Tapi bukanlah kita gunakan bahasa dak-dak WeChat tu, bukan. Kita Cik Yang masih mengeja penuh, mengeja penuh. Tak adalah tulis yang. Kalau tak tu ejalah tak TAK, bukan dah lah pendek kan. Dia kan perkataan tu sebenarnya tidak. Tapi Cik Yang tulis tak. Tapi janganlah tulis TK je, tak ataupun tanda pangkah. Bukan macam tu. Kita eja penuh tapi dalam bahasa yang sangat santai, bahasa singkatan, contohnya tak, ataupun apa lagi yang pendek-pendek macam tu kan. So tapi dalam standard bahasa yang okey lah. Itulah media sosial. Kalau nak campur bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke, pada Cik Em itu bukan satu masalah yang besar lah kalau nak campur pun. Tapi ramai je cikgu-cikgu yang kata tulislah dalam bahasa yang standard. Tapi bagi Cik Em, kalau kita tulis terlalu standard, bukan dalam bahasa percakapan, media sosial kita akan jadi sangat macam terlalu serius tau. Jadi media sosial bagi Cik Em adalah tempat yang bersosial. Kalau kita nak tulis dalam bahasa yang lebih standard, kita tulislah dalam platform kita macam website ke, blog ke, yang tu buatlah dalam bahasa standard, tak ada masalah. Dia macam tu. Konten FB atau platform disediakan dengan sumber asal. Dia sebenarnya macam Siakap Keli, Roti Kaya semua tu, diorang ni memang main ambil je kita punya konten. Macam konten Cik yang nafkah tu pun, dia ambil tanpa izin. Jadi itu sebenarnya memang satu kesalahan lah. Sebab Cik Yang sendiri pun dulu pernah ambil konten orang, tapi atas kebenaran. Maksudnya Cik Yang mesej dulu owner tu, Cik Yang cakap, boleh tak saya nak ambil konten ni untuk jadikan konten dalam page saya? Cik Yang cakap macam tu. So diorang ni memang sebenarnya kalau kita nak ambil konten orang, so kalau kita sendiri, kalau kita nak ambil konten orang, lebih baik kita share. Bukan kan kat Facebook kan ada butang share tu kan, kita share. Jangan kita screenshot ataupun kita copy paste dan kita letak dekat Facebook kita. Itu satu benda kesalahan lah, itu plagiat lah. Bukan kita yang tulis. Dia macam tu. Okay. Selalu berapa bayaran diterima kalau menulis di FB? Okay, sebagai ghostwriter, untuk artikel, cas Cik Yam adalah 100. 100 untuk satu artikel. Dengan panjang 600 hingga 800 patah perkataan. Kalau untuk copywriting, 200 patah perkataan, RM45. Macam mana nak letak bayaran? Untuk bayaran kalau beginner, 200 patah perkataan paling kurang RM30. Jangan rendah daripada tu, nanti korang yang pening. Macam tu kalau copywriting. Cik Yam, saya nak tanya lagi boleh tak? Okay, boleh. Dia macam untuk penulisan artikel kan. Okay. Kadang-kadang kita macam buntu kan, kita tak tahu nak tulis apa, tapi kita dah ada tajuk. So selalunya apa yang terjadi adalah kita akan ambil, contohnya kita akan buka untuk 5 ke 6 artikel yang ada dalam website kan, untuk mengambil isi. Isi dan point. Betul. Dan lepas tu kita akan olah mengikut olahan gaya penulisan kita. Betul. Macam mana kita nak elakkan benda tu? Soalan saya ada dua lah. Macam mana kita nak elakkan daripada plagiat tu terjadi. Lepas tu yang kedua, macam kita ambil point kan. Point ni kadang-kadang point dia pun adalah point yang general. Maksudnya semua orang pun akur dengan benda tu kan. Sebabkan kita ambil point daripada artikel dia, perlu kita bagi, maksudnya kita tulis juga rujukan daripada web sekian-sekian. Rujukan daripada web sekian-sekian kalau website tu berautoriti. Website tu berautoriti ke tidak? Contohnya kalau kita buat pasal COVID, kita buat pasal makanan-makanan yang sesuai untuk pesakit COVID.
Okey, rujukan kita adalah daripada laman web KKM. Itu adalah laman web yang berautoriti. Jadi yang itu memang digalakkan untuk dimasukkan link ataupun kita kredit sumber daripada website tersebut. Tapi kalau website tu adalah website yang kita sendiri tak tahu dia tu berautoriti ke, dia contohnya lah sirat limau ke apa benda, tapi yang kita ataupun banyak sekarang kan website yang kita pun tak tahu setakat mana keotoritian. Wah, boleh keotoritian dia tu. Jadi kalau website yang macam tu, bagi Cik Yan kalau kita tidak kredit pun tak jadi masalah, tapi macam mana nak elak plagiat tu, kan ambil daripada sumber 6 website contohnya macam tu kan. Okey, jangan guna perkataan, kalau boleh jangan guna perkataan yang dia guna, cari perkataan lain kalau boleh. Kalau dah buntu sangat, kita jangan ikut susunan, kalau ada step 1, 2, 3, kita jangan ikut susunan sebiji macam website tu. Ubah lain dan tambah dengan poin kita sendiri. Jadi macam tu. Okay, Cik Aiman, boleh dapat tak? Dia macam tu, okay. Kalau 300 bagi problem macam mana boleh untuk artikel cas? Okay, artikel RM100 per artikel 600 patah perkataan tu, itu sebenarnya kalau beginner sebenarnya 80. Tapi Cik Yam ambil 100 sebab Cik Yam ni, yelah walaupun Cik Yam dah lama menulis artikel, tapi Cik Yam tak ambil cas yang terlalu tinggi sebab kebanyakan artikel yang Cik Yam buat bukanlah artikel yang jenis perlu rujukan yang sangat-sangat. Okay, dia tak perlu nak merujuk sangat sebab artikel yang Cik Yam dapat setakat ni yang untuk Cik Yam buat adalah jenis artikel yang pasal produk dia, dan dia macam copywriting tapi bukan copywriting. Dia macam tu. Okay. Kalau copywriting dia memang macam RM30 200 patah perkataan tu okey lah. Tapi kalau dia nak buat untuk FB Ads, dia lain sikit. Biasa FB Ads Cik M ambil 100. Sebab FB Ads ni dia lebih, copywriting dia lebih berat lah macam tu untuk FB Ads. Cik M, macam mana kita nak buat profile sebagai ghostwriter? Sebab ada yang request tak tahu nak share profile. Profile ni macam resume macam tu ke? Kalau macam resume ni Cik M ada profile tu. Kalau Farah nak nanti Cik M boleh masukkan dekat dalam grup. Sebabnya dia nak tahu kerja apa yang kita pernah buat ke, maksudnya apa. Sebab kebanyakan kalau ghostwriter, kita susah sikit nak masukkan nama-nama klien kita. Kita tak boleh lah cakap saya pernah menulis untuk Petronas, saya pernah menulis untuk founder ni, saya pernah menulis. Sebabnya ghostwriter, klien kita tu adalah rahsia. Klien kita tu adalah rahsia. So kita tak boleh cakap saya menulis untuk Tan Sri ni, saya menulis untuk Datuk ni, saya menulis, tak boleh. Sebab ghostwriter dia bukan macam penulis profesional lain yang kita boleh up siapa kita punya klien. Ghostwriter tak boleh macam tu. So Cik M pun tak tulis yang Cik M ni pernah menulis untuk orang ni, menulis untuk orang ni. Sebenarnya benda tu tak boleh. Sebab orang tu dia tak nak orang tahu yang bukan dia yang menulis untuk website dia. Dia macam tu sebenarnya. So kita boleh tulis je lah untuk kalau profile tu kita boleh buat macam pernah menulis untuk pengasas produk, tulis secara general saja. Tak boleh kita nak tulis. Lah Cik Aiman terkeluar ke tadi Cik Aiman? Terkeluar. Sorry. Oh Cik Aiman tadi tak dengar jawapan saya Tak apa. Yang soalan saya tadi saya sempat lah. Yang soalan seterusnya tak sempat. Oh, soalan mana yang pasal profile tu? Tak apalah dah. Nanti ada rakaman, saya tengok rakaman je lah. Okey. Okey, ada soalan lagi?
Cik Am harap korang semua mendapat manfaat daripada kelas kita ni. Kelas kita tadi start pukul 9.30. Sekarang 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 3 jam lebih kurang. So semoga 3 jam ni 3 jam yang bermanfaat lah untuk menulis satu artikel yang baik. Sebabnya Cik Am sendiri sebagai seorang wartawan, Cik Am pun sedih dengan keadaan artikel-artikel yang di luar sana yang kebanyakannya tidak mengikut spesifikasi. Boleh tu sebut spesifikasi penulisan artikel. Sebabnya sekarang ni memang zaman mengejar viral kan, zaman yang mengejar viral dan kadang-kadang sampai dah lupa lah sebenarnya apa objektif penulisan tu sendiri. Sebab kebanyakannya yang masuk pun memang budak-budak muda jadi penulis-penulis konten ni apa semua. Jadi itulah jadinya sayang lah benda tu. Jadi semoga kita ni yang sebagai penulis ni kita menulis sesuatu yang lebih bermanfaat lah. Walaupun untuk page-page yang kita pun harapkan viral, tapi biarlah viral kita tu dalam keadaan yang berhemah, bukan yang nulis tak apa-apa. Macam tu lah maksud Cik Am. Cik Am, saya ada satu lagi soalan boleh tanya? Okey, boleh Cik Aiman, boleh tak kisah. Saya nak tanya Cik Am, macam anda kata saya nak jadi authority kan dalam satu penulisan topik niche tu. Tapi saya bukanlah ahli bidangnya. Tapi saya nak jadi authority melalui rujukan, melalui pembacaan apa semualah. Teknik macam tu apa orang panggil, boleh ke Cik Am ke macam mana? Maksudnya contohnya macam seorang ni dia nak jadi penulis tentang kesihatan, topik-topik kesihatan, tapi dia bukan seorang doktor. Contohnya macam tu, tapi dia ada apa orang panggil, dia ada keinginan, dia ada minat yang dalam tentang topik kesihatan, tapi dia bukan ahli orang panggil macam tu. So dia nak contohnya dia nak tulis blog apa semua tentang kesihatan apa semua, dan penulisan dia kebanyakannya akan melalui sumber dan rujukan lah. Adakah benda macam tu sesuai ataupun dia perlu menjadi ahli dalam benda tu juga? Pernah tak tengok website Zuriat? Zuriat.com ke MyZuriat ke macam mana? Orang yang menulis dekat situ dia sebenarnya adalah seorang lelaki, tapi dia bukan dalam bidang ONG pun, bukan dalam bidang kezuriatan ni lah, tidak. Dia orang biasa. Tapi website dia tu memang sangat ramai yang merujuk dekat situ sebab penulisan dia seolah-olah macam dia tu memang seorang yang faham sangat pasal zuriat. Pasal macam mana cara nak sebab dia banyak ni, tapi cuma rujukan tu kena betul lah. Rujukan tu kena betul dan kena banyak menulis berdasarkan apa yang pakar cakap. Maksudnya maksudnya berbaik-baik dengan orang dalam bidang tu. Berbaik-baik dalam bidang tu. Samalah juga macam contohnya macam dekat Karang Kraus sendiri dia buat website Kasyurga, kasyurga.com. Penulis tu bukanlah seorang yang sangat dalam bidang agama pun, tak. Tapi cara dia macam mana nak mendapatkan kredibiliti sebagai penulis dalam bidang tu, dia kena banyak merujuk kepada orang. Maksudnya kalau macam Cik Aiman, katalah Cik Aiman nak menulis pasal ni siapa yang Cik Aiman nak tulis contohnya? Pasal keuangan. Saya nak tulis pasal lebih kurang kalau pasal keuangan. Kalau pasal keuangan, contohnya macam Cik Aiman nak tulis pasal hutang contohnya kan. Cik Aiman boleh merujuk kepada AKPK. Ataupun mesej je dekat AKPK tu cakap je, saya daripada keuangan.com. Saya ingin membuat artikel mengenai ini soalan saya. Soalan saya ada 5 soalan. Yang pertama, kalau nak mengelakkan hutang macam mana, kalau orang tu dah dibebani dengan hutang macam mana. Diorang akan menjawab
Diorang akan menjawab dan biasanya benda tu memang free, diorang tak perlukan bayaran pun. Jadi Cik Aiman boleh dapatkan info tu dengan pendapat tu pula daripada orang yang berautoriti. Jadi Cik Aiman akan menjadi seorang penulis yang lebih berkredibiliti. Macam tu. Sebab sumber tu daripada sumber yang sangat qualified dalam bidang tu. Contohnya macam tu lah. Jadi kita tak boleh nak menulis sembarangan sebabnya kita bukan dalam bidang tu. Kecuali kalau kita memang contohnya ada degree dalam bidang tu ke, pernah berkhidmat lama dalam bidang tu ke, itu okey. Faham Cik. So buat macam tu. As long as sumber kita tu sumber qualified, betul? then boleh. Betul. Okay, faham. Dapatkan ni lah apa, tapi kena buat kerja lebih sikit lah. Maksudnya sebelum menulis tu kena ataupun dekat universiti pun banyak. Kalau universiti pasal yang perakaunan ke pasal apa, diorang ada banyak. So diorang ada lecturer kan, jadi kena banyak sumber. Boleh nanti mesej lah orang tu lecturer semua. Dia jadi macam tu lah. So ada seseorang yang bercakap pasal topik tu dan artikel tu kita ulas, kita jadikan satu artikel yang informatif. Macam tu. Jadi dia akan kira dalam artikel tu dia akan menurut sekian-sekian, ni adalah rujukan apa semua. Dia akan sertai dengan rujukan dan pendapat ahli yang pakar dalam bidang tu. Betul. Okay. Dia akan jadi macam tu lah. Baik. Jadi sumber tu lebih dipercayai. Itu kalau kita sendiri bukan orang dalam bidang tersebut. Jadi macam tu. Lainlah kalau kita memang dalam bidang tu dan rujuk yang penting memang rujukan tu lah. Sebabnya kalau kita buat artikel tak ada rujukan, nanti agak susah jugalah. Kecuali kalau kita nak buat pasal tips-tips yang mudah, tips-tips yang menggunakan logik akal. Benda tu tak apa. Kalau benda yang lebih berat, maksud Cik Yan macam tu. So maksudnya kalau dia adalah contohnya dia tips-tips yang ringan, dia boleh melalui testimoni juga Cik Yam? Boleh. Kan sebab kita tengok blog setengah dia macam penulisan dia macam testimoni yang real. Contohnya mak kepada sekian-sekian berjaya membuatkan anak membaca Al-Quran pada sekian-sekian umur. Betul. Dia bukanlah profesional mak tu, tapi dia ada sejarah yang menyebabkan pengalaman dia ada pengalaman yang praktikal. Betul, boleh. Boleh juga benda macam tu. Itu dinamakan sebagai real testimony lah. Ataupun kisah-kisah benar lah. Kalau dalam majalah dia dipanggil sebagai human interest punya story. Human interest punya story maksudnya hafal Al-Quran dalam masa 3 hari contohnya. Ataupun budak 4 tahun sudah hafal Al-Quran. Contohnya macam tu. So itu dipanggil story-story human interest. Story-story human interest dia memang berdasarkan kepada pengalaman sebenar seseorang. Macam tu. Boleh artikel macam tu pun menarik. Macam artikel Cik Yam yang menang masa majlis malam kewartawanan tu pasal pengemis. Pasal pengemis tu dia memang real story lah. Real story dia macam tu. Biasanya real story orang suka. Berbanding dengan tips yang bukan berdasarkan kepada real story. Macam tu. Kalau ada basic journalism ada advantage kot. Ni sekadar perkongsian admin FB Najib dia majoriti wartawan sebab tu konten dia mudah dipahami. Oh, okey. Sebabnya Encik Bob bila kami sebagai wartawan ni memang kami dididik kalau menulis tu nak bagi orang faham. Kita tidak terlalu memikirkan bunga-bunga bahasa. Tidak terlalu nak memikirkan gaya-gaya bahasa, bahasa nak kena puitis, tak. Kita memang menulis direct to the point. Kalau nak kelakar, kalau nak kecam, kalau nak sedih. Kita terus direct macam tu. Kita bukanlah membuat melankolik punya bahasa. Jadi mungkin sebab tu kot
page Najib tu dia macam apa, dia orang senang faham kalau cakap memang terus direct, dia tak ada macam nak apa-apa. Kalau nak sindir, macam dia selalu sindir siapa tu? Yang Cina tu siapa selalu dia sindir tu? Dia panggil uncle tu kan? So macam itulah. Jadi memang kami diajar menulis yang macam tu. Jadi mungkin sebab tu sampai sekarang Cik Am tak ada novel kot. Cik Am tak ada novel sebabnya memang susahnya nak menulis novel macam tu. Boleh recommend buku-buku bagus berkaitan dengan ghostwriter. Untuk ghostwriter ni dia tak ada lagi, tapi kalau untuk copywriting tu ada, Cik Am ada dalam bentuk e-book lah. Dia ada siapa nanti Cik Am tengok balik, Cik Am pun tak habis lagi. Tak ingat lagi siapa nama dia. Sebab dia dulu buku tu dalam bahasa Inggeris, jadi lambat sikit lah nak membacanya kan. Baca sikit-sikit macam itu je. Sebab Cik Am bahasa Inggeris, Cik Am ni tak. Cik Am bahasa Inggeris, Cik Am cakap terus terang memang bahasa Inggeris kampungnya style. So kalau baca buku bahasa Inggeris tu memang macam lambat sikit. Macam tu. Buku ada nanti Cik Am bagi. Okay, dalam nanti buku tu nanti Cik Am bagi dia punya link dalam group. Nanti slide presentation ni pun Cik Am akan bagi dalam group tu. Rakaman Google Meet ni nanti Ayu dia akan bagi dekat kita semua. Okay. Okay, ada lagi soalan? Ada lagi? Tak ada dah? Okay, kalau tak ada, sekejap. Okay, kalau tak ada, Cik Am nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama Cik Yam pada pagi ni sampai tengah hari ni, supaya semuanya bermanfaat dan semuanya diberi kefahaman dan dimudahkan segala urusan untuk menulis artikel. Cik Am cuma kongsikan sedikit ilmu yang Allah pinjamkan pada Cik Yam selama Cik Yam bekerja sebagai wartawan dan juga sebagai ghostwriter. Okay, so segala yang baik daripada Allah dan segala yang tak betul tu kalau ada tu daripada Cik Yam lah. Kadang-kadang merapu kan. Okay, terima kasih kepada semua, Aiman, Lin, Farah, Aulia. Akechi ni siapa tadi nama Fahmi bukan. Azlinda, Diana semualah Uncle Bob. Uncle Bob tu nama ayam kan? Encik Bob Mas Lina, okey semua, Nora, Zira. Okey. Terima kasih semua. Ayamkan aku. Yelah, Uncle Bob tu Cik ingat ayam gunting tu kan. Cik dulu masa mengandung anak yang sulung, hari-hari Cik yang makan ayam tu. Hari-hari tau. Okey. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih sama-sama. Thank you so much. Okay, Cik Am akhiri semua ni dengan ucapan terima kasih dan Cik Am doakan semuanya dapat membuat penulisan yang lebih baik pada hari akan nanti. Okay, recording nanti dapat di mana? Nanti Ayu akan bagi dalam group. Okay, Ayu akan bagi. Okay, bye. Okay, thank you semua. Bye-bye. Love you.